Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran Akidah Kafah pada hari ini, kamu semua akan mempelajari tajuk tanda koma. Tanda koma ni ialah salah satu tanda bacaan. Okey, ini contoh simbol tanda koma. Maklumat rasa semua orang dah tahu dah macam mana simbol tanda koma. Cuma hari ini maklumat akan terang apakah fungsi-fungsi tanda koma. Okey, ini ialah fungsi-fungsi tanda koma. Yang pertama, tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Tanda koma ni yang pertama akan memisahkan pembilangan dan pengulangan perkataan. Contoh 1, 2, 3 dan 4. Okay, yang kedua, tanda memisahkan kata seruan di hadapan ayat induk. Tanda koma juga digunakan jika ayat tu ayat seruan. Contohnya, wah, besarnya kereta abang kamu. Jadi selepas kata seruan kita akan letak tanda koma. Yang ketiga, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Contoh, ibu membeli rambutan, betik, langsat dan duku di pasar pagi. Okey, di sini kita gunakan tanda koma. Okey, sebab memisahkan unsur-unsur kata dan frasa. Okey, rambutan ni kalau dalam bahasa Melayu kita akan dikenali sebagai frasa nama. Frasa nama. Dan jadi kita akan gunakan koma ni untuk memisahkan frasa-frasa dan kata-kata yang berurutan. Okey, yang keempat, tanda memisahkan baris-baris pantun. Okey, jadi dalam pantun kita akan letak tanda koma di hujung setiap baris. Kecuali baris pantun yang terakhir sekali kita letak titik sebab itu penamat pantun. Contoh, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima, tanda koma ini ialah tanda memisahkan baris-baris dalam alamat surat menyurat. Kalau kita nak tulis surat, tulis alamat, selalunya kita akan letak tanda koma. Contoh, guru besar, sekolah rendah Al-Amin Paya Besar, 25150 Kuantan, Pahang. Okey, boleh faham ada 5 fungsi tanda koma. Okey, semua dah faham fungsi tanda koma ada 5. Okey, sekarang bila dah faham kita akan buat latihan dalam buku Kafah kamu muka surat 17 dan 18. Okey, sekarang kita tengok muka surat 17 dulu. Latihan 1. Letakkan tanda titik atau noktah dan koma yang betul dalam ayat. Arahan dia, kamu kena letak tanda titik ataupun kita panggil noktah dan koma. Okey, kita baca ayat nombor 1. Khalid akan bertukar sekolah. Macam mana kamu nak tahu tu tanda noktah atau koma? Kamu kena baca dengan intonasi yang betul. Contoh, Khalid akan bertukar sekolah. Jadi ini tanda apa? Kena tahu.
Ha, jadi ni Mukadimah pilih tanda koma. Okey. Dia berjumpa dengan kawan-kawannya sebelum berpindah. Okey, ingat kalau ayat tu kalau ayat tu lah tak ada sambungan, jadi selalunya kita kena letak tanda noktah. Okey. Halim, Sufian, Kamal dan Ibrahim bersepakat untuk pergi berkemah pada hujung minggu ini. Jadi ini tanda apa? Okey, tanda koma sebab dia berurutan kata atau frasa. Okey, jadi bila penghujung ayat kita akan letak tanda noktah. Permainan wayang kulit itu diketuai oleh Tok Dalang yang berbakat dan mahir. Ada ayat lagi tak selepas ini? Dah tak ada ayat. Jadi ini ialah tanda noktah. Sepanjang cuti sekolah yang lalu, saya sempat berkunjung ke Taman Negara, Zoo Negara, Muzium Negara dan banyak lagi. Jadi ini ialah tanda koma, tanda koma, tanda koma dan ni tanda noktah sebab penghujung ayat. Apabila bercakap dengan orang yang lebih tua, kita mesti membahasakan diri dengan sopan. Okey, ini tanda koma, ini noktah. Malaysia, Singapura, Filipina dan China telah dipilih untuk kepusingan separuh akhir perlawanan bola sepak Liga Asia. Okey, jadi bila berlaku pengulangan unsur-unsur pengulangan, jadi kita kena letak tanda koma. Okey. Macam mana nak tahu itu ialah tanda koma atau noktah? Okey, kamu kena, bila kita baca dan kita berhenti sebentar, kemudian kita sambung balik, itu sepatutnya kena ada tanda koma. Kalau tanda noktah, kita berhenti terus dan kita akan baca ayat lain yang seterusnya. Itu beza tanda koma dengan tanda noktah. Okey, seterusnya kita lihat pada muka surat 18, latihan 2. Baca petikan di bawah, kemudian salin dan masukkan tanda baca yang betul. Okey, apa yang kamu kena buat? Kamu kena baca dulu petikan ni. Petikan ni ialah tak ada tanda baca. Okey, tak ada tanda koma, tak ada tanda titik. Kamu kena baca, kemudian kamu tanda dulu siap-siap. Mana tanda koma, kat mana ada tanda noktah. Kemudian dah siap tanda semua dekat sini. Kamu salin balik petikan ini. Petikan yang atas ni salin semula berserta tanda baca yang betul. Yang dah siap ada tanda koma dengan tanda noktah. Okey, contoh Mak nak ajar. Internet merupakan sistem perhubungan yang sangat penting pada silap, minta maaf. Internet merupakan sistem perhubungan yang sangat penting. Okey, bila nada Mukadimah berhenti kat sini, maksudnya kita kena letak tanda noktah. Okey. Nampak kan tanda noktah Mukadimah letak? Okey. Lepas Mukadimah sambung lagi baca. Pada masa kini, internet bukan lagi teknologi yang boleh digunakan oleh golongan tertentu sahaja. Okey, dengar ayat tadi, pada masa kini. Jadi, kalau intonasi Mukadimah macam ni, ini menandakan dekat sini kena letak tanda koma. Okey. Okey, internet bukan lagi teknologi yang boleh digunakan oleh golongan tertentu sahaja.
Maklimah berhenti kat sini. Jadi ini ialah tanda noktah. Semua golongan kini mampu untuk memiliki dan menggunakan internet. Ada lagi tak ayat selepas dia? Ada, tapi ini dah perenggan yang baru. Jadi di sini kita letak tanda noktah. Sebab selepas noktah ni dah tak ada ayat. Jadi kita mula dengan perenggan yang baru. Okey, jelas? Tanda dulu siap-siap dalam petikan. Bila dah siap tanda, terus salin balik dekat tempat kosong di bawah ini. Faham semua? Okey, Maklimah rasa semua dah faham, dah boleh buat latihan muka surat 17 dan 18. Okey, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Semoga berjaya semua. Terima kasih. Assalamualaikum.